Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah khusus GGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran Dr. Maslawati binti Muhammad dan rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk rubrik. Sebelum saya teruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 7 orang, iaitu Ahmad Husaini bin Muhtar, dan seterusnya saya sendiri Siti Afika binti Romli dan diikuti Sri Aisyah Fitri binti Muhammad Syafari, Nurul Azidah binti Hilmi, Siti Nur Asma binti Muhammad Suhaimi, Aisyatul Atikah binti Khairul Zam dan yang terakhir Nurul Madihah binti Mukti. Saya teruskan dengan jadual kriteria permarkahan. Kumpulan kami telah memilih mata pelajaran Sains Tingkatan 2, Standard Kandungan, Asid dan Alkali. Standard pembelajaran adalah pelajar dapat mengenal pasti contoh bahan-bahan yang bersifat asid dan alkali. Seterusnya, dapat membezakan sifat asid dan alkali melalui eksperimen yang dijalankan di dalam kelas. Okey, seterusnya saya Nurul Madia binti Mukti P129939 akan menerangkan apa itu rubrik. Rubrik merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif, iaitu rubrik adalah satu set kriteria standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei dan tugasan lain. Rubrik juga adalah bertujuan untuk membuat penilaian yang adil, tepat di atas tahap kefahaman seorang pelajar. Rubrik ini membolehkan guru dan pelajar sama-sama menentukan tahap kriteria yang rumit dan subjektif untuk membuat penilaian diri, refleksi dan rakan sebaya. Baiklah, seterusnya adalah kebaikan dan kelemahan rubrik. Kebaikan rubrik adalah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dan ia menunjukkan dengan jelas kepada pelajar itu bagaimana tugasan mereka dinilai. Seterusnya adalah pelajar itu sendiri dapat menilai kualiti kerja mereka. Penilaian guru lebih objektif dan konsisten. Ianya juga dapat mengurangkan jumlah masa guru dalam menilai tugasan pelajar. Okey, manakala bagi kekurangan pula adalah penilaian terhadap pelajar kadangkala tidak tepat. Ia bermaksud penilaian yang dibuat adalah berbeza dari segi tempat, suasana dan aspek. Jadi penilaian yang diperoleh tidak boleh dipercayai sepenuhnya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut. Okey, yang kedua adalah tahap pengaplikasian pelajar adalah terhad berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh kriteria yang telah ditetapkan adalah isu, tajuk dan juga bahasa. Maka kat sini kesimpulannya adalah tidak boleh dibuat penilaian ini tidak boleh dibuat berdasarkan rubrik yang tidak memandangkan kepada aspek dan kriteria yang sering bertukar dan berbeza-beza. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azidah binti Hilmi dan saya akan memberi penerangan tentang rubrik holistik. Rubrik holistik adalah rubrik yang saling berkait antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh dan bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Selain itu, rubrik holistik ini juga adalah panduan untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Baiklah, sekarang saya terangkan objektif ataupun kelebihan rubrik holistik. Yang pertama adalah penilai dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain. Dan yang kedua adalah pemeriksa tidak mengambil masa yang lama untuk memeriksa skrip jawapan. Hal ini adalah kerana rubrik holistik tidak mempunyai skema pemarkahan yang tetap. Seterusnya adalah rubrik holistik ini dia kurang kompleks, iaitu pelajar lebih mudah untuk faham rubrik holistik berbanding dengan rubrik analitik. Assalamualaikum, saya Aisyatul Atikah binti Muhammad Khairuzam dengan nombor matrik P128833. Baik, saya akan meneruskan pembentangan ini untuk skor permarkahan bagi rubrik holistik. Okey, subjek yang kami pilih adalah subjek sains tingkatan 2 bagi topik asid dan alkali untuk eksperimen air kepada tanah untuk pertanian. Okey, untuk kriteria lemah iaitu dengan skor 0 hingga 1 markah. Yang pertama, murid tidak dapat memahami sifat asid dan alkali.
Yang kedua, murid tidak dapat memberi huraian dengan jelas mengenai definisi asid dan alkali. Yang ketiga, murid tidak dapat mengaplikasikan proses kemahiran sains melalui eksperimen. Dan yang keempat, murid tidak dapat menunjukkan nilai-nilai murni dan sikap yang baik sewaktu sesi teori di dalam kelas dan sesi eksperimen di makmal sains. Okey, saya teruskan dengan kriteria sederhana iaitu dengan 2 hingga 3 markah. Yang pertama, murid dapat memahami sedikit mengenai sifat asid dan alkali. Yang kedua, murid memberi huraian yang sangat ringkas mengenai definisi asid dan alkali berserta contoh. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan proses kemahiran sains melalui eksperimen. Dan yang keempat, murid menunjukkan nilai-nilai murni dan sikap yang baik waktu sesi teori di dalam kelas dan sesi eksperimen di makmal sains. Untuk kriteria baik pula dengan skor 4 hingga 5 markah. Yang pertama, murid dapat memahami dengan baik mengenai sifat asid dan alkali. Yang kedua, murid memberi huraian yang tepat mengenai definisi asid dan alkali beserta contoh. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan proses kemahiran sains melalui eksperimen dengan baik. Dan yang keempat, murid menunjukkan nilai-nilai murni dan sikap yang baik sewaktu sesi teori di dalam kelas dan sesi eksperimen di makmal sains dengan baik. Okey, yang terakhir bagi kriteria cemerlang dengan skor tertinggi iaitu 6 hingga 7 markah. Murid dapat memahami dengan baik dan terperinci mengenai sifat asid dan alkali. Yang kedua, murid memberi huraian yang tepat, jelas dan terperinci mengenai definisi asid dan alkali beserta contoh. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan proses kemahiran sains melalui eksperimen dengan cemerlang. Dan yang keempat, murid menunjukkan nilai-nilai murni dan sikap yang baik sewaktu sesi teori di dalam kelas dan sesi eksperimen di makmal sains dengan cemerlang. Okey, itu sahaja untuk skor pemarkahan bagi rubrik holistik. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Saya Sri Aisyah Fitri binti Muhammad Syafari, nombor matrik P12-9982. Hari ini akan membentangkan tentang soalan dan sampel jawapan yang menggunakan rubrik holistik yang telah anda tengok sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita pergi ke soalan di paparan skrin anda. Soalan yang pertama, mengapakah nilai pH tanah optimum penting untuk pertanian? 2 markah. Baiklah, di sini kita mahu belajar untuk memahami secara terperinci apa itu sifat alkali dan sifat asid dan bagaimana ianya penting untuk pertanian. Di sini boleh tengok juga panduan menjawab iaitu untuk soalan A, jika pelajar menggunakan dalam penulisan mereka kata kunci ini iaitu pertumbuhan dan perkembangan normal, mereka akan dapat 1 markah. Kedua, hasil pertanian yang baik, 1 lagi markah. Jadi, untuk soalan A, mereka akan dapat 2 markah di sini. Baiklah, seperti anda tahu tadi, pelajar cemerlang akan dapat antara markah 6 hingga 7 markah. Di sini mereka telah dapat penskoran 2 markah di sini. Baik, kita pergi kepada soalan B. Hujan asid turun pada hari ini. Terangkan langkah yang boleh diambil untuk menentukan nilai pH air hujan. Baiklah, di sini kita mahu belajar untuk mengaplikasikan proses kemahiran sains dengan eksperimen. Bagaimana mereka tahu bahawa air hujan itu asid ataupun alkali? Di sini, mereka harus menggunakan alatan saintifik di makmal dengan menjalankan eksperimen. Baik, anda tengok pada soalan B. Baiklah, murid akan merekodkan bahawa mereka tuang sedikit air hujan ke tabung uji. Akan dapat 1 markah. Kedua, mereka menggunakan penunjuk universal ataupun kertas litmus dan goncang untuk dapat tahu warnanya. Untuk pelajar yang mengetahui dan faham akan konsep asid dan alkali, mereka boleh tahu, penunjuk universal itu ataupun kertas litmus itu bertukar daripada biru ke merah, maknanya asid. Apabila ianya bertukar daripada merah ke biru, maknanya ianya adalah alkali. Baiklah, di sini pelajar akan dapat 2 markah dan seterusnya
mereka kena bandingkan warna-warna tersebut untuk dapat satu lagi markah. Okey, seperti telah maklum, setiap air hujan itu akan dititiskan di setiap tumbuhan. Ianya untuk soalan ketiga yang mereka akan dapat 2 markah. Okey, kita pergi kepada soalan C. Apakah kesan hujan asid pH 4 terhadap hasil tanaman di atas? Contoh yang kita tengok di hadapan skrin, orkid, ubi kentang, kubis dan kacang pis. Baik, apa kesan asid pH hujan tersebut yang mempunyai pH 4 kepada tumbuh-tumbuhan ini? Baiklah, bila murid telah menjalankan eksperimen dengan berjaya, mereka akan dapat tahu bahawa ubi kentang, kubis dan kacang pis akan mati dan ianya akan dapat 1 markah di sini. Kerana optimum tanah yang diperlukan adalah 5 dan 6 ke atas. Tetapi hujan asid tersebut, air tersebut hanyalah 4. Jadi ia tidak mencukupi. Baik, bagaimana pula dengan bunga orkid? Apabila murid mengatakan bahawa bunga orkid tersebut akan dikakis oleh hujan asid, mengapa? Murid akan memberikan sebabnya, iaitu hujan orkid, tumbuhan orkid memerlukan pH 4 hingga 5. Tetapi hujan asid tersebut, air yang telah diuji tersebut hanya mempunyai pH 4 sahaja. Di sini, apabila murid menjalankan eksperimen, kita boleh tahu sama ada murid mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka akan menguji air hujan tersebut dan menitipkannya di setiap tumbuhan. Di samping itu, semasa mereka menjalankan uji kaji ini, kita boleh tengok attitude ataupun sikap pengkaji di dalam diri murid-murid tersebut. Murid menunjukkan nilai murni semasa eksperimen. Macam mana? Macam mana ialah apabila mereka menunjukkan rasa ingin tahu, menghormati ahli kumpulan yang lain dan juga kemahiran mereka untuk menjalankan analisis seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Baik. Apabila mereka telah menjalankan eksperimen, bermakna pelajar yang murid cemerlang ini akan mendapat 6 hingga 7 markah dan berjaya merumuskan dengan cemerlang eksperimen yang telah dijalankan. Baiklah, itu sahaja penerangan saya berkenaan pemarkahan yang menggunakan rubrik holistik ini. Saya berharap perkongsian tersebut bermakna dan terima kasih atas perhatian. Seterusnya, saya akan memberi penerangan tentang rubrik analitik. Rubrik analitik adalah pemarkahan jawapan secara lebih terperinci. Ia lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif, objektif ataupun kelebihan rubrik analitik. Yang pertama adalah skema pemarkahan yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan lebih tepat. Seterusnya, skrip jawapan memadai diperiksa sekali sahaja. Hal ini adalah kerana masa yang diperlukan untuk memeriksa skrip jawapan adalah lama. Seterusnya, memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah. Dengan cara ini, kita dapat menjelaskan mengapa ada pelajar yang cemerlang dan juga ada pelajar yang kurang cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Husaini bin Mukhtar yang memegang nama metrik P128802. Okey, baik. Saya akan meneruskan perbentangan yang seterusnya. Okey. Di sini kita lihat satu jadual iaitu contoh daripada rubrik analitik. Seperti pengetahuan semua, rubrik analitik ini adalah lebih terperinci ataupun lebih jelas berbanding daripada rubrik holistik. Okey. Kita lihat dari jadual ini daripada sebelah kiri ataupun menegak adalah daripada aspek-aspek yang diukur daripada eksperimen. Adapun melintang di atas itu adalah tahap dan skor daripada eksperimen yang dijalankan. Baik. Nombor 1, aspek yang diukur adalah tahap kefahaman murid tentang teori asid dan alkali. Baik. Pelajar yang mendapat skor rendah ataupun skor lemah
iaitu 0 hingga 1 markah, ialah mereka yang tidak dapat memahami dan memenuhi teori seperti definisi asid dan alkali, perbezaan sifat asid dan alkali, serta contoh bahan bersifat asid dan alkali. Baik, bagi pelajar yang sederhana mendapat 2 hingga ke 3 markah itu ialah mereka yang hanya memahami teori seperti definisi asid dan alkali sahaja. Okey. Pelajar yang mendapat skor baik itu 4 hingga 5 markah ialah pelajar yang memahami teori seperti definisi asid dan alkali dan perbezaan sifat asid dan alkali sahaja. Baiklah, bagi pelajar yang mendapat skor cemerlang iaitu 6 hingga ke 7 markah adalah mereka yang dapat memahami sepenuhnya teori seperti definisi asid dan alkali, perbezaan asid dan alkali serta contoh bahan yang bersifat dengan asid dan alkali. Yang kedua adalah aspek yang diukur ialah huraian dan penjelasan. Baik, bagi tahap lemah ialah mereka yang tidak dapat memberi huraian yang kurang jelas mengenai definisi asid dan alkali. Bagi skor sederhana iaitu 2 hingga 3 markah ialah murid yang hanya memberi huraian yang sangat ringkas mengenai definisi asid dan alkali beserta contohnya. Seterusnya, murid yang mendapat tahap baik ialah mereka yang memberi huraian yang jelas dan tepat mengenai definisi asid dan alkali beserta contoh dan perbezaan di antara asid dan alkali, iaitu perbezaan sifat dia. Bagi pelajar yang mendapat markah cemerlang, 6 hingga 7 markah itu mereka yang memberi huraian yang jelas, tepat dan terperinci mengenai definisi asid dan alkali beserta contoh dan perbezaan di antara keduanya iaitu asid dan alkali. Okey, baiklah, kita akan teruskan aspek yang seterusnya iaitu tahap kemahiran murid melalui sesi eksperimen. Baik, bagi murid yang mendapat markah lemah iaitu 0 hingga 1 markah ialah murid yang tidak membawa contoh bahan bersifat asid dan alkali seperti limau dan sabun mandi sebagai bahan eksperimen seperti yang diminta oleh guru sains. Yang kedua ialah murid yang tidak mengaplikasikan sebarang kemahiran proses sains sewaktu menjalankan eksperimen melalui bahan penunjuk yang berbeza. Baiklah, bagi murid yang mendapat skor sederhana iaitu 2 hingga 3 markah ialah murid yang membawa satu contoh bahan bersifat asid dan satu contoh bahan bersifat alkali bagi satu kumpulan sebagai bahan eksperimen seperti yang diminta oleh guru sains. Yang kedua adalah murid yang dapat mengaplikasikan 2 kaedah proses sains iaitu dengan penunjuk ketan litmus dan metil jingga untuk membezakan sifat asid dan alkali. Baik, yang ketiga adalah skor baik iaitu 4 hingga 5 markah. Ialah murid yang membawa 2 contoh bahan bersifat asid dan 2 contoh bahan bersifat alkali bagi setiap satu kumpulan sebagai bahan eksperimen seperti yang diminta oleh guru sains. Yang kedua adalah murid yang dapat mengaplikasikan 3 kaedah proses sains iaitu dengan penunjuk ketan litmus, metil jingga dan phenolphthalein untuk membezakan sifat asid dan alkali. Baiklah, bagi murid yang mendapat markah cemerlang iaitu 6 hingga 7 markah ialah murid yang membawa 3 contoh bahan bersifat asid dan 3 contoh bahan bersifat alkali bagi setiap satu kumpulan sebagai bahan eksperimen seperti yang diminta oleh guru sains. Yang kedua ialah murid yang mendapat cemerlang itu ialah yang dapat mengaplikasikan kesemua 4 kaedah proses sains dengan cemerlang iaitu dengan penunjuk ketan litmus, metil jingga, phenolphthalein dan penunjuk semesta untuk membezakan sifat asid dan alkali. Okey, baiklah, seterusnya adalah aspek yang terakhir yang diukur ketika eksperimen ialah
nilai-nilai murni dan sikap bagi seorang murid ataupun pelajar. Bagi murid yang mendapat markah lemah iaitu 0 hingga 1 markah ialah murid yang tidak menunjukkan sebarang nilai-nilai murni seperti minat, kesungguhan, kerajinan dan kerjasama sewaktu sesi teori di kelas dan sesi eksperimen di makmal sains. Baik, yang kedua adalah murid yang mendapat markah sederhana iaitu 2 hingga 3 markah ialah murid yang menunjukkan 2 nilai-nilai murni iaitu kesungguhan dan kerjasama dengan rakan dan bantuan guru sewaktu sesi eksperimen dijalankan. Baik, yang ketiga adalah skor baik iaitu 4 hingga 5 markah bagi murid yang menunjukkan 3 nilai-nilai murni iaitu minat, kesungguhan dan kerjasama dengan rakan dan membantu guru sewaktu sesi eksperimen. Bagi murid yang mendapat markah cemerlang iaitu 6 hingga 7 markah ialah murid yang menunjukkan semua nilai-nilai murni dan sikap positif dengan cemerlang sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dijalankan. Okey, bismillah. Seterusnya kita masuk kepada contoh soalan yang dinyatakan dan jawapan serta markah yang diberikan. Okey, kita masuk terus kepada soalan yang pertama. Soalan pertama adalah nyatakan maksud asid dan alkali dengan jelas. Di sana ditulis 4 markah. Baik. Jawapan yang dikehendaki adalah murid hendaklah menyatakan maksud asid dan alkali itu secara bahasa dan secara istilah ataupun kita kata penjelasan daripada maksud tersebut. Baik, kita tengok jawapan yang diberikan adalah asid berasal daripada perkataan Latin acidus bermaksud masam. Maka jika murid menyatakan maksud asid dari segi bahasa, maka dapatlah 1 markah di sini. Seterusnya, murid menyatakan asid ialah bahan kimia yang dapat menukarkan kertas litmus biru lembap menjadi merah. Okey, di sini murid menyatakan penjelasan daripada maksud asid itu, maka dapat lagi 1 markah. Seterusnya, manakala alkali berasal daripada perkataan Arab. Alkali bermaksud abu tumbuhan. Okey, maka murid itu mendapat 1 markah. Kerana apa? Kerana murid itu menyatakan dari segi bahasa bagi alkali. Seterusnya, jika murid dia menjawab alkali ialah bahan kimia yang dapat menukarkan kertas litmus merah lembap menjadi biru. Okey, di sini murid telah menjelaskan ataupun menyatakan istilah bagi alkali tersebut. Maka dapatlah 1 markah lagi. Total semua yang dinyatakan di sini, maka murid itu mendapat markah yang penuhlah sebanyak 4 markah. Okey, kita masuk kepada soalan yang kedua adalah okey, apakah perbezaan sifat-sifat asid dan alkali sebanyak 6 markah. Baik, di sini jika murid menyatakan perbezaan di antara asid dan alkali itu sebanyak 3 untuk asid dan 3 untuk alkali, maka murid itu mendapat markah penuhlah sebanyak 6 markah. Baik, kita tengok jawapan yang diberikan. Sifat asid dapat dilihat melalui nilai pH kurang daripada 7. Okey, di sini betul. Maka murid itu mendapat 1 markah. Seterusnya, manakala alkali mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Baik, di sini dapat juga 1 markah kerana murid itu membezakan dari sudut aspek nilai pH. Seterusnya, jawapan yang diberikan asid mempunyai rasa masam dan alkali berasa pahit. Okey, maka jika murid menjawab rasa masam untuk asid 1 markah dan untuk alkali berasa pahit dapat 1 markah. Seterusnya,
Jika murid itu menambah lagi jawapan mereka dengan asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah, manakala alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, maka di sini murid telah membuat perbezaan dari segi kertas litmus itu, maka betul lah asid dari segi biru kepada merah, okey dapat 1 markah. Seterusnya merah kepada biru, okey dapat 1 markah. Jadi total yang murid dapat adalah sebanyak 6 markah. Inilah untuk murid yang cemerlang. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan yang ketiga ataupun soalan yang terakhir, iaitu berikan contoh bagi asid dan alkali. Baik, markah yang diberikan adalah sebanyak 6 markah. Okey, macam mana kita nak dapatkan 6 markah tu? Adalah murid mestilah menyenaraikan 3 contoh bagi asid dan 3 contoh bagi alkali. Maka murid tu akan dapatlah markah 6. Okey, kita tengok jawapan yang diberikan. Contoh bagi asid adalah lemon 1 markah, cuka 1 markah dan apple 1 markah. Maka terhimpun 3 markah. Adapun contoh bagi alkali adalah sabun 1 markah, ubat gigi 1 markah dan peluntur klorin 1 markah. Maka terhimpun juga 3 markah. 3 markah ditambah 3 maka dapat 6 lah. Okey, itulah markah full untuk jawapan bagi soalan yang ketiga. Seterusnya adalah perbezaan rubrik bagi holistik dan rubrik analitik. Antara aspek yang diperincikan adalah jenis pentaksiran. Bagi rubrik holistik, pentaksiran jenis sumatif, manakala rubrik analitik adalah pentaksiran jenis formatif iaitu lebih jelas dan terperinci. Bagi aspek ciri pula, untuk rubrik holistik adalah menggunakan skala cemerlang, baik, sederhana, lemah ataupun sangat lemah. Bagi ciri rubrik analitik, kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentafsiran. Bagi aspek kebaikan rubrik holistik ialah tidak mengambil masa yang panjang, dapat menilai jawapan secara keseluruhan, penilaian jawapan dibuat lebih dari seorang pemeriksa. Bagi kebaikan rubrik analitik pula adalah boleh diperiksa oleh pemeriksa baru, skrip memadai diperiksa sekali sahaja, skema permarkahan lebih terperinci. Walau bagaimanapun, terdapat keburukan bagi rubrik holistik dan juga rubrik analitik, iaitu maklumat untuk skor kurang jelas, perselisihan antara pemeriksa, permarkahan kurang objektif, pemeriksa yang berpengalaman sahaja. Untuk keburukan rubrik analitik pula adalah mengambil masa yang lama, pemeriksa hanya bergantung kepada fakta dan tanpa mengambil kira kebolehan penulisan. Pemeriksa cenderung bersikap negatif kalau terdapat kesalahan. Kesimpulannya, menerusi penilaian ini, ia juga dapat membantu guru untuk menilai tahap keberkesanan sesuatu pengajaran serta keberkesanan kandungan kurikulum menerusi pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, rubrik juga sering digunakan sebagai kaedah alternatif untuk mentaksir pencapaian serta keberkesanan pembelajaran dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, rubrik telah memberi perhatian kepada hasil pembelajaran bagi pelajar di mana hasil pembelajaran tersebut akan diukur tahap kefahamannya menerusi ujian atau tugasan yang diberikan oleh guru. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.